الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umum kitab dengan pahala yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'an, ulama-ulama tabi'in, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang telah mengarang kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Seterusnya kita hadiahkan kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di India, di Marawang, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah untuk menambah lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sama lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita masuk dalam membicarakan mengenai bab yang ketiga, adab-adab berwuduk. Adab-adab berwuduk, ke surat 31. Ke surat 31. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab berwuduk. Adab-adab mengambil air sembahyang. Jadi di dalam bab ni Imam Ghazali akan membicarakan adab-adab yang bersangkut paut tentang wuduk, atau bahasa Melayu kita ambil semayang, ambil air semayang. Jadi dalam kita nak ambil air semayang ni tuan-tuan, ada adab-adab yang perlu kita laksanakan untuk menyempurnakan lagi wuduk ataupun air sembahyang yang hendak kita ambil tadi. Jadi kalau kita tak laksanakan adab-adab ni, sah tak wuduk? Sah. Kerana wuduk ni ada rukun, ada rukun-rukun wuduk, ada anggota wuduk yang menjadi rukun wuduk. Di situlah yang kita letakkan garis pandu untuk meletakkan wuduk tadi sah ataupun tidak. Jadi apa keperluan adab ni pula? Adab ni tuan-tuan perlu tak perlu kerana dialah yang datang sebagai penyempurna kepada amalan wuduk tadi. Begitu juga kita dalam kehidupan seharian kita ni tuan-tuan, ada aturan-aturan garis pandu yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita ikut. Lalu adab-adab itu tuan-tuan, adakah mengganggu segala garis pandu tadi? Tidak. Cuma kalau tak ada adab tadi tuan-tuan, maka dia tidak datang membawa kesempurnaan di dalam pelaksanaan sesuatu perkara tadi. Maka perlu ada adab. Kerana adab itulah yang disebut oleh para ulama sebagai garis pandu kepada letaknya seseorang itu baik ataupun tidak. Bukan hanya sekadar pelaksanaan dalam sesuatu rukun ataupun syarat, tetapi adab ini adalah penyempurnaan. Jadi kalau kita makan nasi tuan-tuan, tak ada sambal belacan, tak apa. Tapi penyedapnya kalau ada sambal belacan ataupun cencaluk, kalau orang Kelantan budu, itu penyedap dia, yang menjadikan cinta dan kasih seseorang kepada pasangannya tu tuan-tuan. Itu yang tadi tu, sampingan-sampingan tadi.
dan Allah meletakkan ukuran hebat adab ni tuan-tuan, sehingga Imam Ghazali meletakkan adab ini adalah caturan bagi iman dalam diri seseorang tadi. Baik tak baik keimanan seseorang dalam dirinya dapat dilihat pada adab-adab. Itu sebabnya adab ni diletakkan dalam satu bab, dibicarakan supaya kita dapat melaksanakan sesuatu amal ataupun perkara tadi dan disempurnakan dengan adab. Maka dalam bab yang ketiga ni, Imam Ghazali dia nak membicarakan tentang adab dalam kita nak mengambil air sembahyang. Imam Ghazali memulakan kata-kata beliau, apabila engkau selesai daripada istinja. Jadi dalam perbicaraan yang lepas kita bincang dalam bab istinja. Istinja ni apa tuan-tuan? Bab basuh ataupun bersuci daripada hadas kecil. Istinja, bersuci daripada hadas kecil. Jadi adab-adab istinja itu telah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Jadi Imam Ghazali kata apa? Apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana siwak itu Nabi kata mutahharatun lil fami, mutahharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitan. Nabi kata bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Jadi lepas je istinja, kita nak pergi ambil wuduk. Jadi sebelum berwuduk tu tuan-tuan, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah siwak. Bersiwak. Jadi bila kita sebut bab siwak ni tuan-tuan, apa perbezaan dan penyamaan di antara siwak dengan gosok gigi? Yang kita duk pakai berus gigi dengan ubat gigi tadi, itu pun dipanggil siwak. Tetapi lebih tepat siwak itu dengan menggunakan kayu siwak. Walaupun dengan cara moden berus dah ada, berus gigi tu ada, ubat gigi tu ada, tetap berus gigi dan ubat gigi tadi dia tidak dapat menyamai kelebihan hikmah di sebalik daripada tuntutan ataupun kayu siwak yang kita gunakan. Tak, itu jauh lebih besar. Baik daripada segi pahala, kebaikan, sampailah kepada hikmah di sebalik daripada kayu siwak yang kita guna. Jadi kalau katalah di antara berus gigi dengan siwak tadi, tetap lebih baik dan lebih afdal kayu siwak. Tapi kalau kayu siwak tu tak ada, dengan kita berus gigi, bila nak semayang, nak ambil wuduk je tuan-tuan, kita berus gigi. Dapat tak melepasi daripada tuntutan tadi? Dapat. Cuma tidaklah sesempurna sebagaimana kita menggunakan kayu siwak. Jadi kayu siwak tu jauh lebih afdal. Bahkan tuan-tuan, kalau kita baca dalam satu kitab yang membicarakan tentang kelebihan kayu siwak ni tuan-tuan, sampaikan tahap kolesterol, jantung, paru-paru, mulut, kanser mulut, kemudian awet muda, migrain, apa lagi? Ubat mata, mata kita ni dah kelabu-kelabu, ubat mata. Jadi semua awet muda, semua tu tuan-tuan lebih baik dengan menggunakan siwak. Sampai tahap tuan-tuan sakit gigi. Kita sakit gigi tu tuan-tuan, ambil kayu siwak, ditonyohkan dekat tempat gusi yang ataupun gigi yang kita sakit. Dengan air yang datang daripada kayu siwak tadi tu tuan-tuan, air tersebut mengandungi ubat yang sangat baik untuk gusi, menguatkan gusi dan membaiki penyakit-penyakit ataupun kuman-kuman, dihindarkan kuman-kuman penyakit yang ada pada gusi dan juga gigi tersebut. Itu hebatnya kayu siwak tu, yang sampai hari ni pula tuan-tuan, kita boleh jumpa ubat gigi yang mengandungi kayu siwak. Ada kan? Ubat gigi mukmin, Sufi. Dah habis-habis Colgate pun hari ni pun tuan-tuan ada siwak. Hebatnya hari ni. Tapi macam mana pun dia tidak akan dapat menyamai dengan keaslian penggunaan kayu tu siwak sendiri. Itu sebabnya setiap apa sekalipun yang datang daripada Nabi SAW pasti adalah yang paling terbaik. Nabi guna tu adalah penggunaan sesuatu yang paling terbaik Allah berikan kepada Nabi SAW. Dekat sini Nabi sebut mutahharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitan.
Artinya Nabi kata bersiwak itu menyucikan mulut. Jadi kita bila bersiwak saja tuan-tuan, dengan siwak tadi menyucikan mulut kita, membersihkan. Kalau kita guna ubat gigi tadi, dia tak lebih hanya sekadar membersihkan. Tetapi siwak yang kita guna tuan-tuan, kalau kita buka kitab tasawuf, bukan hanya menyucikan mulut kita, bahkan dia membersihkan sehingga sampaikan pembersihan hati. Itu hebat kat situ tuan-tuan. Pembersihan hati itu sampai ke pembersihan hati. Daripada kayu siwak yang kita guna tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Nabi kata dengan dan menyebabkan keredaan Tuhan. Kenapa tuan-tuan? Di situ datang redha Allah. Yang pertama disebut oleh para ulama kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia takkan berkata-kata kecuali wahyu Allah. Nabi ini dia takkan buat sesuatu perkara kecuali sesuatu yang mendatangkan keredaan Allah. Dan dia takkan buat sesuatu benda kecuali sesuatu yang mendatangkan kasih sayang Allah, suka dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah siwak tadi. Bila kita pakai siwak tuan-tuan untuk menyucikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, dengan kita sandarkan perbuatan tadi dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Allah Taala berikan kepada Nabi, itulah yang akan diberikan kepada kita. Redha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, itu disebabkan amalan siwak tadi. Dan yang ketiga Nabi kata dan membencikan bagi syaitan. Apa maksud membencikan syaitan sini tuan-tuan? Syaitan sangat-sangat, dengan kita buat pakai yang siwak tadi, kita amal pakai siwak tadi tuan-tuan, maka ketika itu membuatkan syaitan paling tak suka. Apa yang Allah suka, syaitan tak suka. Apa yang Allah tak suka, syaitan suka. Itu dia punya kikir. Apa yang Allah Ta'ala suka, syaitan tak suka. Apa yang Allah Ta'ala tak suka, itulah syaitan suka. Allah suka sesuatu benda yang cantik, syaitan tak suka. Allah suka benda yang bersih, suci, syaitan tak suka. Dia suka benda kotor. Begitu juga sampai mulut. Itu sebabnya Nabi SAW dia tak suka makan sesuatu benda yang mendatangkan bau mulut. Contohnya bawang, bawang merah, bawang putih, makruh hukumnya. Nabi tak suka makan bawang tuan-tuan. Walaupun Arab ni paling suka makan bawang. Arab suka makan bawang. Kalau sekali-sekala kita pergi umrah tu tuan-tuan, makan nasi Arab, dia ada bawang bakar. Bawang merah tu tuan-tuan dibakar. Makan macam tu je. Tapi Nabi SAW dia tak suka. Sebab apa? Bila makan bawang tadi tuan-tuan, mulut akan berbau. Bila mulut berbau, Nabi tak suka duduk dalam keadaan orang sekeliling tak selesa. Itu jenis Nabi. Dia tak suka duduk dalam kalangan orang yang tak senang dengan kehadiran bau. Kita datang duduk sebelah orang, bau badan kita. Nabi tak suka macam tu. Kita datang duduk cakap dengan orang, mulut bau petai, bau jering tuan-tuan. Nabi tak suka keadaan macam tu, yang membuatkan orang sekeliling tak selesa. Itu sebabnya di antara benda yang Nabi tak suka ialah makan bawang. Kerana Nabi memikirkan kalau Nabi makan bawang tadi, maka membuatkan orang sekeliling tadi tidak selesa. Maka akhirnya Nabi tinggalkan. Nabi sanggup tinggalkan sesuatu benda yang boleh mendatangkan rasa tidak selesa pada orang sekeliling. Nabi tinggalkan perbuatan tadi. Maka benda ni syaitan tak suka. Dia suka benda busuk, dia suka benda kotor, dia suka buat benda ataupun perkara-perkara yang sampai orang sekeliling rasa tak selesa. Itu jenis syaitan. Itu sebabnya tuan-tuan berhati-hati. Sifat syaitan ni dia bukannya satu benda yang kita tak nampak saja. Allah SWT sendiri gambarkan dalam surah An-Nas siapa syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah gambarkan sifat syaitan ni tuan-tuan, dia suka min syarril waswasil khannas, memberikan waswas kepada manusia ni, kepada orang. Ni sifat syaitan. Dia tak kata tidak, dia tak kata ya, dia tak kata buatlah, tak. Tapi dia datangkan persoalan-persoalan sehingga rasa was-was dalam diri kita, sehingga meninggalkan amalan-amalan baik yang sepatut kita buat. Ini kerja syaitan. Dia buat was-was kita. Lalu syaitan ni daripada mana tuan-tuan? Syaitan ni Allah Ta'ala sebut secara jelas.
minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin dan juga kalangan manusia. Jadi kena hati-hati, takut-takut kita ni tuan-tuan, amalan-amalan kita tadi membuatkan kita itu daripada kalangan syaitan. Suka makan benda, suka buat orang sakit hati, suka buat orang tak selesa. Itu sebabnya dalam Islam mengajar pada kita, pertamanya tuan-tuan, jangan buat dosa, jangan buat salah, jangan buat silap. Dalam masa yang sama, kita kena fikir juga, jangan kita menjadi sebab kepada orang lain buat dosa. Allah larang kita buat dosa, tapi dalam masa yang sama Allah larang kita juga menjadi sebab kepada orang lain buat dosa. Yang Allah Ta'ala ajar. Jadi kalau kita datang ke masjid dalam keadaan bau badan kita ataupun bau mulut kita, selalu dalam benak kita kata apa tuan-tuan? Suka hati akulah, mulut aku, badan aku, kaki aku, baju aku. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan dalam Islam larang. Kita tak boleh hidup mikirkan hanya semata-mata diri kita. Kita kena fikir orang sekeliling kita. Kemungkinan keberadaan kita dalam tengah-tengah orang ramai tadi tuan-tuan, sehingga akhirnya menimbulkan fitnah. Orang mengumpat kita, duduk belakang mata kita, tengok orang tu datang semayang, tunggang-tunggil semayang, tapi busuk. Kan orang tak selesa, mengumpat. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Jangan buat dosa, dan jangan sesekali kita menjadi sebab kepada orang lain buat dosa. Jadi sekarang ni kita dah jadi sebab orang lain pula mengumpat belakang kita. Itu sebab berhati-hati tuan-tuan. Ini perkara ataupun tindakan yang paling disukai oleh syaitan. Itu sebabnya syaitan ni disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, dia tidak suka kepada siwak tadi. Kenapa? Bersih. Mulut tu jadi bersih, mulut tu jadi suci, mulut tu jadi wangi. Dan Imam Ghazali kata lagi dan lagi di antara kelebihan siwak itu, Nabi kata salatan bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Nabi kata artinya sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tanpa siwak. Kita sembahyang tu tuan-tuan, kita nak sembahyang, Nabi kata kita nak sembahyang sebelum angkat takbir tadi berdiri tegak saja, lalu kita pun sekali gosok siwak tadi. Kita masuk dalam mulut kita, masuk sekali siwak. Nabi kata jauh lebih afdal daripada 70 kali solat dengan tanpa siwak. Bahagian kelebihan besar tak besar. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam kitab tasawuf yang lain, disebut oleh para ulama kelebihan siwak ni adalah salah satu usaha untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Mendapatkan khusyuk dalam solat ialah bersiwak sebelum daripada solat. Waktu nak solat tu kita siwak. Bila kita siwak saja tuan-tuan, syaitan dia tak suka, maka dia lari. Dia tak suka, dia lari. Bila dia lari tuan-tuan, itu adalah salah satu jalan untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat. Itu sebab penting siwak. Bila diri tegak-tegak kita pun siwak. Sama sekali Nabi kata lebih afdal daripada 70 kali solat tanpa siwak. Dan berkait pula dengan kata Nabi SAW sebelum tadi, yang syaitan tak suka bila kita siwak syaitan, maka lari syaitan tadi. Maka di situ ulama sebut jalan untuk kita mendapatkan khusyuk daripada dalam solat. Ini kelebihan. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Nabi kata artinya jikalau tidak aku menyusahkan ataupun memberatkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Kalau tak disebabkan boleh membebankan umat, maka pasti pasti Nabi SAW mewajibkan kita supaya bersiwak setiap kali sembahyang. Jadi hadis ni tuan-tuan, Nabi nak gambarkan kepada kita besarnya, pentingnya bersiwak sebelum daripada sembahyang. Kalau tak disebabkan membebankan, Nabi ni risau kita ni tuan-tuan. Dia tak nak satu-satu perkara tu yang sampai menjadikan beban. Salah satu contohnya tuan-tuan, iaitu solat sunat tarawih. Ini kita berada pada hujung Syawal. Maksudnya dah sebulan kita meninggalkan Ramadan. Dalam Ramadan ada solat sunat tarawih.
Salah satu sebab kenapa Nabi SAW laksanakan 8 rakaat solat sunat tarawih, kemudian selesai daripada itu Rasulullah SAW balik ke rumah, masuk dalam rumah. Dan Sayyidina Aisyah sambung lagi dalam satu hadis yang lain. Sayyidina Aisyah kata apa? Rasulullah SAW bila masuk ke rumah, Rasulullah SAW sambung lagi. Kenapa Rasulullah SAW tidak sembahyang bersama dengan sahabat terus? Kenapa? Kerana ketika itu tuan-tuan, disebut oleh para ulama, Rasulullah risau, takut-takut waktu tu kalau dibuat dengan bersungguh-sungguh, maka solat sunat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah SWT. Sebab waktu tu tuan-tuan adalah waktu keadaan suasana Allah mewajibkan satu-satu amalan. Satu-satu amalan tak Allah Ta'ala wajibkan. Satu-satu amalan tak Allah Ta'ala wajibkan. Maka Nabi risau, takut-takut solat sunat tarawih tadi dijadikan satu kewajipan daripada Allah SWT. Maka Nabi nak elak daripada wajibnya solat sunat tarawih tadi, maka Nabi laksanakan 8 rakaat lalu Nabi balik. Ini disebut oleh para ulama. Bagaimana hebatnya Rasulullah SAW itu memikirkan keadaan kita sampai sedemikian tuan-tuan, takut membebankan kita. Jadi begitulah siwak tadi. Kalau tak disebabkan membebankan, Nabi kata, maka sudah pasti aku wajibkan setiap umatku ini, setiap kali nak sembahyang, maka bersiwaklah dia. Wajib bersiwak. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut semikian? Gambarkan betapa besar hikmah dan kebaikan di sebalik daripada kita bersiwak. Dan sabda Nabi SAW lagi, umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yaktuba alayya. Artinya aku selalu diperintahkan bersiwak. Allah SWT selalu memerintahkan aku bersiwak sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Allah Ta'ala sering kali perintah pada Nabi supaya bersiwak sehingga Nabi risau, takut-takut siwak tu diwajibkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan tahu tak apa benda yang Nabi bawa waktu pergi naik Isra' dan Mi'raj? Itu dia. Waktu Rasulullah SAW pergi Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, dan Nabi naik Mi'raj, naik ke langit bersama dengan Jibril AS, ada 2 benda yang Nabi tak tinggalkan sampai naik ke atas. Naik daripada satu langit ke satu langit, langit pertama, kemudian naik langit kedua sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Waktu tu nak melepasi, Jibril kata cukup sampai sini langit ketujuh, aku dah tak boleh naik lagi dah. Kalau aku naik lagi, maka aku akan terbakar. Jibril sebut. Maka waktu Nabi SAW nak naik tu tuan-tuan, yang pertama sekali Rasulullah nak cabut slipper, cabut sandal dia. Kenapa Rasulullah nak cabut sandal? Kerana Rasulullah teringatkan bahawa sewaktu Nabi Allah Musa AS naik ke Bukit Tursina nak bertemu dengan Allah SWT, Allah perintahkan sebelum naik Bukit Tursina tu tuan-tuan, ditanggalkan sandal di bawah. Jadi dengan Nabi SAW mengingatkan peristiwa Nabi Allah Musa AS sedemikian tadi tuan-tuan, nak bertemu dengan Allah, dia buka sandal tadi tuan-tuan, maka Nabi pun buka sandal. Tetapi waktu tu tuan-tuan, Allah perintah sendiri kepada Rasulullah SAW supaya terus pakai sandal tadi. Terus pakai sandal. Akhirnya Nabi pakai sandal, naik ke atas. Itu satu yang Nabi tak cabut. Yang ikut Nabi SAW sampailah bertemu dengan Allah SWT. Dan yang kedua tuan-tuan, siwak yang duduk pada poket Nabi SAW, pada baju Nabi. Pada baju Nabi. Sebabnya baru-baru ni tuan-tuan, saya pergi Temboro. Tuan-tuan, kami ada mesyuarat di Temboro, bertemu dengan wakil-wakil pesantren-pesantren di sana. Jadi sampailah satu peringkat, satu masa mereka bawa kami ziarah, pergi ke melihat kalau bahasa kita tu, baju Nabi, sandal Nabi, dibawa pergi sana. Jadi semua perkara, setiap benda yang bersangkut paut dengan Nabi ni diletak dalam satu artifak sebutnya. Jadi semua tu tuan-tuan, sebelum nak diletakkan dalam kaca tadi, benda-benda tadi terpaksa dibawa ke London dulu. Perlu dibawa ke London untuk mengesahkan sejauh mana kebenaran ataupun betulnya benda tadi. Jadi di antara benda yang dibawa tadi tu tuan-tuan ialah siwak. Satu kayu siwak. Jadi satu kayu siwak tu tuan-tuan lebih kurang macam ni. Berapa ni? 5 inci 3 inci 5 panjang macam ni. Berapa inci ni tuan-tuan?
Berapa inci ni? 3, 4. Lebih kurang 4 inci ni tuan-tuan, siwak tu sepanjang ni. Dibawa pergi ke London tu tuan-tuan untuk melihat sejauh mana kebenaran siwak ni, adakah siwak ni siwak yang benar, disandarkan daripada Nabi ataupun tidak. Maka yang pertama sekali mereka buat kajian, mereka dapati siwak ni usia dia 1400 tahun. Betul tak? Betul. Maknanya bertepatan dengan zaman Nabi. Yang kedua pula, yang mereka lagi terkejut, badan yang membuat pemeriksaan pada siwak tu lagi terkejut tuan-tuan, iaitu siwak tu, dia punya molekul-molekul yang melekut pada siwak tadi ialah molekul yang tidak ada di atas muka bumi. Molekul yang tidak ada di atas muka bumi, apa maksudnya tuan-tuan? Kemungkinan besar siwak yang ditunjukkan tu tuan-tuan, yang dibawa tu buat pemeriksaan tadi tu, adalah siwak yang sama yang dibawa oleh Nabi SAW naik ke langit ketika Mi'raj Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan. Hebat. Molekul tu tidak ada di bumi. Benda-benda abuk-abuk yang duduk pada siwak tu tuan-tuan, kalau bahasa kita tu abuk lah. Abuk-abuk yang duduk pada siwak tu tidak ada di bumi, yang melekat pada siwak tadi. Dia kata ni sesuatu benda yang luar. Dan akhirnya mereka buat kesimpulan, siwak tadi kemungkinan besar adalah siwak yang dibawa oleh Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Dua benda yang Nabi bawa ke langit, yang pertamanya sandal dan yang keduanya siwak. Siwak tu nak tunjukkan rapatnya ataupun hebatnya Nabi SAW, nak gambarkan betapa besarnya kelebihan bersiwak tadi, sehingga kan Nabi tak pernah meninggalkan kayu siwak. Ini tuan-tuan. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi sampai engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa ini. Jadi kita tadi tuan-tuan, bila kita nak datang berwuduk saja, pertama sekali kita siwak. Sunat hukum siwak. Siwak ni ada cara pegang dia. Pegang cara siwak tu. Kemudian tuan-tuan masuk daripada mulut sebelah kanan, sebelah atas, kemudian ditolak sebelah kiri, kiri naik pula ke sebelah atas, sebelah kiri, kemudian tolak. Ini pusing naik. Berapa kali tuan-tuan? Ambil angka ganjil 3 ataupun 5 ataupun 7. Biasa sampai situlah. Dia tak lebih. Daripada kanan masukkan ke kiri bawah, kanan atas, kemudian dia bawa pergi ke kiri bawah, kemudian dia naik ke atas kiri, kemudian dia pergi ke kanan bawah. Macam bentuk 8. Dia pusing. Dia pegang pusing 8. Apa ni? Bentuk 8. Berapa kali? Ambil angka ganjil 3 ataupun 5 ataupun 7. Ni dia tuan-tuan. Kemudian selesai siwak tadi pula tuan-tuan, maka tadi kata apa? Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat. Jadi masa nak ambil wuduk tu tuan-tuan, kena menghadap kiblat. Kenapa? Kerana wuduk ni sebahagian daripada ibadah. Jadi kalau kita ada jumpa kepala paip menghadap kiblat, ambil kepala paip yang membuatkan kita menghadap kiblat. Kalau kita jumpa kolah, ambil ruang kolah yang membuatkan kita menghadap kiblat. Itu satu. Yang keduanya tuan-tuan, berdiri pada tempat yang tinggi. Ni alhamdulillah, insya-Allah masjid kita nak ambil wuduk tempat dia tinggi. Jadi ambil tempat yang tinggi tu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya setiap percikan air tadi tidak memercik, membuatkan mungkin takut-takut ada najis sekeliling kita, dan membuatkan percikan air daripada najis, dan najis tadi terpercik pula kepada pakaian kita. Itu sebabnya sunatkan duduk pada tempat yang tinggi. Dan yang keduanya takut dengan percikan, kalau tak disebabkan najis, takut basah. Itu kenapa diduduk ambil tempat yang tinggi tadi. Dan baca olehmu ketika itu akan doa. Sebelum kita nak ambil wuduk tadi, kita baca doa. Berdoa dia, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisi. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala waktu nak ambil wuduk tadi tuan-tuan. Minta pada Allah supaya Allah SWT lindung kita daripada gangguan syaitan. Kenapa tuan-tuan? Waktu tu di antara waktu kemuncak
syaitan datang mengganggu dan memberi was-was. Yang biasa orang kita kalau ambil wuduk tuan-tuan, kita dah tak tahu beza dia ambil wuduk ke dia mandi wajib. Betul tak? Kita dah tak tahu beza dah. Ni dia mandi wajib ke dia ambil wuduk. Basah ni tu sama. Itu yang kadang-kadang bila kita jumpa ustaz bila datang mengajar fiqah, dia kata apa? Nabi ambil wuduk satu botol air ni. Kan mula masing-masing buka biji mata. Satu cupak air tu lebih kurang dalam 500 ml. Satu cupak air tu lebih kurang 500 ml. Cuba bayangkan 500 ml tu tuan-tuan ambil wuduk. Dan 500 ml tu lah Nabi SAW tu mandi wajib. Tiba sampai kat kita tuan-tuan, macam orang mandi wajib ambil wuduk. Azan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi lepas kita diri tadi tuan-tuan, tempat yang tinggi tadi, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada kejahatan syaitan, gangguan dan kehadiran syaitan tadi. Kerana waktu ni waktu kemuncak ni tuan-tuan. Syaitan dia akan cuba cari cara supaya bermain, dimain-mainkan was-was dalam diri kita. Yang sampaikan kita tu ambil wuduk tadi tuan-tuan, air tak cukup-cukup. Kerana bermain dalam benak kita rasa was-was, sempurna tak sempurna, sempurna tak sempurna. Dia lebih kurang macam orang nak angkat takbir solat. Allah, Allah. Tu keadaan orang nak solat. Bagi orang yang datang ambil wuduk pula dekat situ. Yang dia basuh muka habis lencun semua sekali. Sebab apa tuan-tuan bermain pada benak dia? Air tadi ataupun basuhan air tadi sempurna ke tak sempurna? Padahal kita tu tuan-tuan air tu tak perlu banyak. Hanya sekadar meratakan air. Sebab dalam wuduk, dalam mandi wajib, salah satu daripada rukun wuduk ataupun mandi wajib tadi mesti meratakan. Air tadi mesti meratakan. Yang penting rata.
Bukannya sebanyak-banyak air tadi dilimpahkan pada muka ataupun pada anggota. Tidak. Dia letak air sebanyak-banyak. Tak, ambil air sedikit. Nabi SAW tu air tu sedikit saja, kemudian letak pada muka, kemudian disapu muka tadi sampai rata. Jangan angkat. Bila angkat saja letak balik mustakmal. Jadi letak air tu sikit macam mana pun tuan-tuan, bila kita sapu ratakan betul-betul pada muka tadi, maka rata insya-Allah muka tadi dengan air tersebut. Dia tak perlu banyak-banyak. Yang membuatkan kita banyak sampai 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kerana was-was yang berjaya dimainkan oleh syaitan. Itu sebabnya pada peringkat awal lagi, permulaan pertama sekali kita didedahkan supaya bersugi, supaya bila kita bersugi tadi syaitan tak suka dan dia tak datang. Dan yang kedua, kita minta doa pada Allah SWT supaya Allah lindung kita daripada gangguan dan bisikan ataupun penyakit was-was yang didatangkan oleh syaitan. Minta pada Allah. Kerana Allah saja yang dapat memberikan perlindungan ke atas kita daripada segala keburukan syaitan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kat sini kita tak dapat jaga dengan baik, bermain was-was, maka kita akan bermain was-was ketika nak solat. Bila dalam solat tadi pula, waktu nak takbir tadi bermain dengan was-was tadi tuan-tuan, maka was-was itulah yang menjadi senjata utama diguna pakai oleh syaitan dalam kehidupan seharian kita. Itu yang jadi kita was-was. Was-was terhadap kehidupan semata-mata tak apa lagi. Yang paling kita takut sampai tahap was-was tadi diguna pakai senjata oleh syaitan untuk merosakkan iktikad akidah kita, keimanan kita kepada Allah SWT. Itu sebabnya setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT ni tuan-tuan adalah perkara di antara tujuannya mentarbiah dan mendidik diri kita. Mentarbiah dan mendidik diri kita supaya dapat menanamkan dan membina diri kita betul-betul mengikut sesuai jalur ataupun garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya setiap ibadah tadi ada pembinaan, dan dengan pembinaan yang baik sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT tadi dapat diguna pakai sebagai satu garis pandu untuk menjalani kehidupan. Itu sebabnya apa yang kita dapat dalam pelaksanaan ibadah tadi, itulah yang kita akan bawa dalam kehidupan seharian kita. Contoh, saya bawa contoh tuan-tuan. Satu hari dulu tuan-tuan, pernah saya singgah satu R&R. Singgah satu R&R tuan-tuan, buang air kecil, nak solat. Jadi pergi buang air kecil. Jadi sampai dekat satu tandas tu tuan-tuan, kita beratur. Sampai kat giliran kita tu tuan-tuan, tiba-tiba dalam tandas tu bunyi gelebang-gelebung, gelebang-gelebung. Boleh? Macam orang bersilat dalam tandas. Macam orang bersilat. Lepas tu tak lama tu dia senyap. Lepas tu dia buka pintu tu tuan-tuan, macam orang nak berlari. Kita pun tak tahu kenapa. Macam pucah sangat hidup dia. Jadi bila dia dah pergi tu, kita pun masuklah dalam tandas. Alhamdulillah tandas dia tak pecah. Tandas R&R. Jadi selesai dia dekat tandas tadi tuan-tuan, kita pun pergilah ke surau. Ambil wuduk, selesai ambil wuduk tuan-tuan, nampak ada satu grup tengah solat. Jadi tengah tengok-tengok memandang orang solat tadi, kita nak ikut belakang tu, terpandanglah imam dia dalam keadaan sembahyang macam orang kena kejar hantu. Jadi bila dia sembahyang macam orang kena kejar hantu tu tuan-tuan, kita pun memandang, pandang, perhati orang tu. Kenapa pelik sangat? Rupanya bila dipandang-pandang orang tu lah yang kita jumpa dekat dalam tandas tadi. Yang kita jumpa kat dalam tandas tadi, itulah orang tu yang jadi imam. Tuan-tuan, apa dapat pengajaran tuan-tuan? Ini yang ulama sebut, apa yang kita bawa dan kita bina dalam solat, itulah yang kita bawa dalam kehidupan. Kalau dalam solat kita jadi kucar, tak tentu arah, tak tenang, dalam keadaan tergopoh gapah solat, dalam keadaan gopoh gapah, hati itu kalau dalam solat saja tak boleh nak mendatangkan Allah, apatah lagi dalam kehidupan. Jadi kalau solat tu kita boleh khusyuk, kita boleh datangkan Allah dalam diri kita, dalam hati kita, kemudian solat dalam keadaan tenang, baik, maka insya-Allah itulah sifat yang kita akan bawa dalam kehidupan seharian kita. Ini yang disebut oleh para ulama. Itu sebabnya kenapa solat tu sangat-sangat perlu dijaga. Perlu ada khusyuk, perlu ada tamakninah dia, perlu ada tertib dia, perlu ada adab dia, perlu ada banyak 1001 macam perkara yang perlu kita jaga. Bukan hanya semata-mata rukun solat tu semata-mata.
untuk meletakkan sah. Setiap solat yang sah belum tentu diterima. Setiap solat yang sah belum tentu diterima. Setiap solat yang diterima pasti sah. Ini cara ni tuan-tuan. Setiap solat yang sah. Apa maksud solat yang sah? Maknanya dia menepati segala rukun-rukun tadi. Dia buat. Dan rukun tadi tidak cacat sehingga membuatkan dia terbatal. Selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, selagi itu solat dia sah. Tapi adakah diterima? Belum tentu. Tapi setiap solat yang diterima, macam mana solat itu boleh diterima pula? Solat itu akan diterima, Allah akan lihat sejauh mana seseorang itu menjaga dan memelihara setiap perkara, bukan hanya sekadar rukun, syarat, sah, semuanya itu adab, akhlak, tertib, tamakninah, semua tu Allah Ta'ala akan nilai. Dan akhirnya bila Allah Ta'ala terima, maka ketika itu setiap benda yang terima pasti dia sah. Itu penting. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala ambil kira semua sekali? Kerana di situlah pembinaan. Kalau kita berjaya membina dengan baik sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT, maka insya-Allah tuan-tuan, hidup kita akan tertib sebagaimana yang kita bina dalam solat. Itu sebab penting. Sangat-sangat penting pembinaan di dalam solat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik untuk bermasa sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan membaca dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.